Beliau berasal jauh di Bukhara. Bukhara antara tempat hentian utama di tengah-tengah lautan samudra antara China dan Timur Tengah sewaktu Abbasiyah menguasai daerah ini pada abad ke-8. Bandar ini memiliki identiti sebuah bandar zaman pertengahan yang sentanding dengan Baghdad dan Damsyik. Sebelum insan ini dilahirkan, tempat kelahirannya terletak di pinggir bandar Bukhara, di atas tapak muzium yang dibina sebenar memperingati sumbangannya dalam bidang perubatan moden. Beliau adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah, dikenali sebagai Ibnu Sina, dilahirkan pada bulan Ogos 980 tahun Masihi. Kepintaran melalui usianya seawal 10 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran dan mendalami ilmu matematik, logik, sains, fizik dan astronomi. Pada usia 15 tahun, beliau telah menguasai semua cabang ilmu sains. Tahun berikutnya, dia memulakan kerjayanya sebagai perubatan. Nasib masih membelahinya. Pada usia 18 tahun, remaja ini telah mendapat peluang merawat Sultan Nuh Ibnu Mansur. Selepas doktor yang lebih pengalaman gagal. Ganjaran daripada pekerjaannya, Sultan telah membenarkan Ibnu Sina menggunakan perpustakaan diraja tanpa sekatan. Koleksi buku perpustakaan ini tidak berbilang banyaknya dan sukar ditemui pasaran terbuka. Kegembiraan tidak lama apabila perpustakaan ini dijilat api, disusuli kematian bapanya, dan saat kejatuhan dinasti Samanid, permintaan di tangan Sultan Nuh Ibnu Mansur yang berpusat di Afghanistan. Beliau dan sahabatnya iaitu Abu Zar telah berhijrah ke Khawarizmi dari Bukhara sejauh 700 km. Ibnu Sina dan sahabat percaya di sana nanti menjanjikan kebebasan yang lebih bererti kepada cendekiawan seperti mereka. Setelah menempuhi perjalanan yang jauh, sahabatnya telah rebah teruk menanti saat nafasan terakhir di pangkuan Ibnu Sina. Beliau hanya berserah kepada takdir ilahi. Dengan hati yang berat, Ibnu Sina tidak toleh ke belakang. Baginya, sinar kehidupan masih ada sementara masih bernyawa. Insan berjura besar ini tidak menduga di sebalik kesengsaraan ini dan cahaya di hadapannya yang menanti waktu tirai kegelapan. Bandar ini mula terkenal dengan bandar ilmu selepas cawangan Baitul Hikmah yang berpusat di Baghdad. Cawangan akademik Al-Ma'mun diterajui oleh tokoh ilmuwan terkenal Abu Rayhan Al-Biruni. Inilah daerah kelahiran Al-Khawarizmi, pengasas algebra yang hidup 260 tahun lebih awal daripada Ibnu Sina. Di akademi inilah beliau telah berkhidmat selama 13 tahun sebagai pensyarah dalam bidang perubatan, tetapi berita kedatangan Mahmud Al-Ghaznawi ke daerah ini sekali lagi memaksa beliau untuk berhijrah ke daerah lain. Ibnu Sina telah berhijrah ke Jordan, Kotore dan akhir sekali di Hamadan. Hamadan antara bandar tertua di dunia
dan pusat pentadbiran utama Empayar Pluit ketika Ibn Sina tiba di sini. Beliau tinggal di pinggir kota ini. Namun, kehadirannya disedari oleh Amir Hamadan. Syam Abdullah yang waktu itu menderita penyakit kulit. Beliau percaya dapat menyembuhkan Syam Abdullah dan akhirnya bukan saja dilantik sebagai doktor istana, malah terpilih menjawat jawatan Perdana Menteri. Suatu ini beliau tidak ada ruang masa untuk dirinya. Sebelah pagi menguruskan hal Ewan Negara. Sebelah petang menerima kehadiran pesakit dan memberi rawatan. Di awal malam bersama dengan muridnya memberi panduan perubatan, dan di awal pagi beliau usaha dalam penulisannya. Kegigihan mendukung tugas sebagai Perdana Menteri mencetus perasaan iri hati daripada pihak tentera yang semakin kehilangan pengaruh dalam istana. Selepas Amir Syam Abdullah meninggal dunia pada tahun 1021 Masihi, beliau bersalah. Akhirnya, beliau mengambil keputusan tidak melanjutkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebab itu, beliau berada penjuru sunyi ini. Tetapi, beliau masih berpegang teguh dengan pendiriannya. Sebelum beliau dihuban ke penjara ini, beliau telah menghasilkan 450 buah kitab. Kemudian, beliau dapat menyelamatkan diri bersama rakannya. Kemudian, beliau bergabung Amir Abdullah. Bezanya, pemimpin ini memahami erti kebebasan kepada insan yang berjiwa besar ini dan membenarkan beliau menjadi pengawal perubatan tanpa halangan. Beliau secara sukarela menyertai bersama Amir Abdullah dalam setiap ekspedisi membebaskan negeri dari kekangan raja yang zalim. Beliau rebah ke bumi dan menghembus nafas terakhir pada tahun 1036 ketika berusia 58 tahun. Selepas beliau meninggal dunia, kitab-kitabnya mula terkenal di barat penghujung abad 12. Inilah insan yang berjaya mengukilkan pengalamannya sebagai pakar perubatan dalam bidang perubatan moden hari ini. Pelajaran yang boleh diteladani daripada kepribadian Ibn Sina. Pertama, hendaklah sentiasa bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kedua, sebagai seorang pelajar, mestilah rajin membaca, menyelidik, membuat kajian dan menganalisis ilmu. Ketiga, sentiasa berfikiran kreatif dan inovatif bagi menghasilkan sesuatu yang baru.